Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 4, pengurusan konflik dari perspektif Islam. So, yang teori ni adalah teori tentang perspektif Islam lah daripada tokoh-tokoh Islam. Yang sebelum ni kita tengok daripada perspektif Barat lah sebab dia pengasas dia daripada Barat. Okay. So, daripada dalam bab 4 ni kita akan tengok apa pandangan tokoh Islam. Okay. So dari sudut Islamnya kan, konflik ni sebenarnya memang biasa ada lah kan. Kita tidak menafikan kewujudan konflik. Lebih-lebih lagi dalam organisasi. Sebab ada perbezaan pendapat dalam cara kita berfikir, kita menilai dan juga kita menghukum sesuatu. Okay. So ada juga, maksudnya kita ni tak samalah kan cara kita menilai satu perkara. Kadang-kadang benda yang terjadi tu ada satu isu berlaku dalam satu organisasi tetapi masing-masing ada pendapat masing-masing kan. Seterusnya, dan keinginan untuk capai kejayaan dalam masyarakat Islam juga boleh menyebabkan berlakunya perselisihan dan perbezaan pendapat yang mana boleh menjejas hubungan. Macam kita tengoklah macam isu politik juga kan. Kalau kita tengok masing-masing cuba mencapai kejayaan kan, maksudnya mungkin memang ada niat yang baik kan untuk menjadikan negara kita lebih baik. Tapi dalam politik sendiri maksudnya masing-masing ada cara tersendiri. So diorang pun ada parti tersendiri. Walaupun ke arah sebenarnya ke arah nak bagi negara lebih baik. Itu kalau niat yang baik lah kan. Tetapi masih ada perbezaan pendapat, cara ni elok, cara ni tak elok kan. Jadi so tak samalah kan. Jadi kita nak capai kejayaan ni pun boleh menyebabkan kita perselisihan pendapat. Okay, so dalam surah Hud ayat 118, jadi ayat tu menyebut jikalau Tuhan mengkehendaki tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Maksudnya daripada dalil surah ni mengatakan yang manusia ni sebenarnya Allah boleh ciptakan sama je, tapi Allah ciptakan manusia ni berbeza-beza. Dan surah Ar-Rum ayat 22 kan, ayat ni kata di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan lain-lain bahasa dan warna kulit. So maksudnya memang Allah ciptakan manusia ni berbeza dari sudut bangsa kita kan, dari sudut kita punya warna kulit, bahasa. Okay. So sebenarnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui, bagi orang yang fikirlah. Okay. So sebenarnya ada hikmah lah di sebalik perbezaan. Okay, so konflik tidak dapat dielakkan kerana Allah mencipta manusia ni berbeza-beza. So dalam bahasa Arab disebut di istilahnya al-jidal ataupun al-mujadalah, iaitu maksudnya perdebatan ataupun komunikasi dengan cara bertengkar ataupun saling menyalahkan. Kan? Itu al-mujadalah lah. Ataupun al-khilaf, iaitu perbezaan pendapat ataupun perselisihan pendapat, ataupun panggil al-ikhtilaf, ataupun al-khusumah, iaitu permusuhan atau pembalahan. So ada banyak istilah lah kan. So semua ni menuju maksudkan pada konflik lah. Okay. Ini saya terbalik ni. Okay. Kalau ikutkan bila kita ada konflik, okay, kita perlulah merujuk kepada ada ikhtilaf ni sebenarnya dalam buku Dusu'ar Qardawi. Dia menyebut bila kita berbeza kerana faktor dua perkara, iaitu beza faktor akhlak dan juga pemikiran. Okay. So ayat ni, dan wa'ati Allah ni, dan ta'ala kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Okay. So dalam ayat ni sebut, maksudnya kita jangan sampai kita bergaduh tu sampai kita hilang kita punya kekuatan ataupun izzah seorang Islam tu sendiri. Maksudnya orang Islam patutnya dimuliakan. Jadi tapi bila kita bergaduh menyebabkan kita ni orang musuh Islam, tengok kita ni macam lemah. Okay, dan kita juga jadi berpecah. Ini saya
sebalik ni. Okay. Okay, kalau ikut pandangan sarjana Islam, okay, kita boleh berkonflik kan, macam sebab Allah pun memang menciptakan manusia ni berbeza. Cumanya kita boleh berkonflik, cumanya kalau kita perlu melihat satu perkara tu mengikut pahala dan dosa. Maksud kalau ikut pandangan Islam, kita kena lihat something tu daripada pahala dan dosa. Dan itulah bezanya kita. Maksudnya bila kita nak berkonflik, kita akan dahulukan adab dan sebagainya, sebab dia tahu ada balasan. Tu bila kita berkonflik, kita menjaga akhlak kan. Kita tidak mencela orang ataupun tidak menghina bila kita tengah marah ataupun kita nak menangkan pendapat kita. Jadi sebab itu bezalah orang Islam sepatutnya bila berkonflik, yang kita patut tengok pahala dan dosa. Maksudnya bila kita berbeza pendapat pun, adakah benda tu sesuatu yang dapat pahala bila kita bergaduh lah. Dan benda yang kita gaduhkan tu, adakah kerana orang tu buat ajaran sesat tentang Islam ke, ataupun adakah perbezaan tu hanya perbezaan setakat pendapat, ataupun benda tu adakah benda tu menghina Islam, ataupun yang benda tu maksudnya kalau kita konflik kerana membela Islam ataupun agama, dan benda tu ni kita dapat pahala. Tapi bila kita bergaduh kerana beza pendapat dan benda tu sebenarnya bila kita tak jaga akhlak dan boleh membawa kepada dosa lah. Jadi sebab itulah sebenarnya orang Islam ni dia ada paduan. Sebabnya kita perlu tengok dari sudut dosa dan pahala. So bila kita nak berkonflik, kalau kita rasa benda ni bawa pahala tak, kadang bergaduh pasal artis, bergaduh pasal isu-isu semasa, tetapi hanya kerana kita rasa pendapat kita betul, benda tu adakah akan bawa pahala atau akan bawa dosa? Adakah apa yang kita gaduhkan ni ada isu masalah yang besar pada masyarakat, kebaikan yang besar pada masyarakat? Tak apalah kita nak berkonflik, kan? Maksudnya kita nak bincang pendapat tu, bergaduh, tapi still kalau orang Islam ni, kalau kita sebenarnya tahulah apa balasan pahala dan dosa, kita akan berhati-hatilah. Dan bila berkonflik tu kita jaga adab. Okay, hidup sebenarnya adalah persaingan mencipta amal soleh dan kerja yang berprestasi. Semua orang nak buat kerja amalan yang baik ni, kan? Tapi kita berbeza pandangan tu menyebabkan kita konflik. Jadi sebenarnya kita nak buat kebaikan, dan yang penting kita kena jagalah niat kita dan akhlak. Maksudnya kena tunjukkan contoh yang baik. Okay, so akhlak tu kena jaga. Asas yang ditetapkan Islam memang persefahaman dan perdamaian, bukannya konflik. Okay, so ni surah Al-Hujurat ni pun dah sebut lah, maksudnya kalau ada saudara kita yang berkonflik, kita damaikanlah antara keduanya. Ini dalilnya lah. Okay, lepas tu yang ni saya tebak slide ni lari sikit. Jadi dekat dalam slide ni tadi kita ada pandangan Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama temporary kan, ulama sekarang. Dia menulis tentang buku tentang adab ikhtilaf. Jadi kita boleh bacalah buku ni, macam mana bila kita landasan bila kita berbeza pendapat. Ini hanya tambahan. Okay. So boleh bacalah antaranya, macam dia nak kata masalah furuk atau masalah cabang adalah kemestian. Benda tu benda rahmat sebenarnya kan. Macam kita tengok dalil tadi, manusia ni diciptakan dengan bahasa yang beza. Tabiat kita lain. Contohlah bangsa lain pun kita makan lain, walaupun kita duduk kat Malaysia kan. Kalau kita bangsa lain, bangsa Melayu, bangsa Cina, makanan dia lain, cara hidup dia lain. Tapi sebenarnya benda tu rahmat lah kalau kita menggunakan perbezaan tu, kita dapat banyak kelebihan. Kita belajar resipi lain, kita belajar cara hidup orang lain, kita belajar ilmu baru dan sebagainya lah. Okay. Sebenarnya benda tu rahmat lah, faktor-faktor yang membezakan. Jadi kalau masalah cabang tu memang ada. Okay. Cabang ni benda ranting lah, misalnya kata benda-benda yang sampingan. Okay, mengikut manhaj pertengahan. Maksudnya kita ambil benda yang tengah. Ini dia punya anjuran pandangan dia lah, yang dia kata kalau kita nak jadi dalam beradab kan, kita kena ambil yang pertengahan. So kita tak boleh nak berlebihan dalam agama. Maksud tu jadi pergaduhan kan, contohnya Wahabi lah, apalah kan. Sebabnya kita
kita terlalu berlebihan ataupun orang pun menyebabkan pergaduhan lah. Maksudnya kalau kita ambil satu perkara tu, kita duduk tengah-tengah. Yang ketiga, mengutamakan perkara yang amat mutasyabihat. Okay. Benda-benda yang wajib lah, bukan benda-benda yang tak. Okay. Tidak musuhkan mengingkari para ijtihad, mengerti perbezaan ulama. So tengoklah, tengok masalah besar, contohnya masalah zina, masalah apa, macam ni kita nak selesaikan. Bukan kita gaduh tentang patut tahlil ke tak, bukan kita gaduh benda-benda yang ni lah, benda-benda yang hilaf orang kata. Okay. Bertoleransi dalam perkara yang diperselisihkan. So tu antaranya lah. Okay, seterusnya konflik pada zaman awal Islam. Ada banyak. Ini nanti saya mungkin akan bincangkan pada waktu tutorial. Okay, konflik semasa selepas kewafatan Rasulullah, konflik bayar zakat, konflik bahagian tanah, konflik pelantikan khalifah. So ni contoh-contoh lah konflik, maksudnya zaman Rasulullah sendiri ada konflik-konflik yang berlaku. Okay, so kita memang tak lari lah daripada konflik tu, dan benda tu biasa berlaku. Okay. Ini yang disarankan tokoh-tokoh Islam, dia mencadangkan prinsip Islam ketika berkonflik ni di atas dalil-dalil yang ada dalam Quran lah. So ada 9 prinsip Islam ketika berkonflik. Subjek ni sikit je, bab ni sikit je. So nanti assignment awak memang awak kena guna antara 9 ni lah. Contohnya isu yang awak ambil, so awak nampak isu tu awak rasa boleh guna kaedah ni. So ambil lah 1, 2 ataupun 3, ataupun kaedah yang ke-4 ni, yang ke-6 ni kan. Biasanya awak cadangkan 2, 3 sebab sebenarnya prinsip Islam ni dia tak macam gaya barat yang saya gunakan tu, sebab gaya barat tu dia spesifik. Dia pada kaedah tertentu, tapi prinsip Islam ni kebanyakan majoriti kita boleh guna pada isu-isu yang sesuai. Dia bukan macam kita kena guna spesifik teknik, tak ada. Dia tak ada macam kaedah apa kelebihan, kekurangan, tak ada. Sebab tu prinsip Islam ketika berkonflik ni, dia tak ada pun kita kena bincang bila situasi yang sesuai. Dia tak ada pun kita nak bincang apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, maksudnya apa kerugian bila kita guna, tak ada. Sebab kebanyakannya memang kebaikan lah kita guna ni, sebab dia umum. Prinsip Islam ni umum, cumanya kita hanya pilih bergantung pada situasi. Tapi dia tak ada macam kena guna spesifik ikut macam gaya barat tu. Sebab tu gaya barat tu dia kena ada reason yang kukuh, sebab kat situ ada baik buruknya. Tapi kalau prinsip Islam ni dia common, semuanya baik sepatutnya. Cuma sesuai tak sesuai je lah. Okay, so yang pertama ada 9 So awak kena guna ayat yang sama. Mempertingkatkan usaha ke arah pengukuhan iman, menghormati dan mengenali orang lain dalam organisasi, mengaplikasikan pendekatan syura, mewasingkan kuat pemimpin, wujudkan komunikasi besar, melantik perantara, budayakan kerja pasukan, wujudkan kaunseling staff dan mengambil tindakan disiplin. So ada 9. So yang pertama dalam Islam, prinsip maksudnya yang kita boleh guna ketika berkonflik adalah kita boleh mengambil tindakan disiplin. Dalil dia adalah dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Maksudnya ayat ni sebut kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggarnya itu kamu perangi sampai surut kepada perintah Allah. So kita boleh ambil lah, kalau dia telah surut, damaikan antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Semuanya Allah mencintai orang yang adil. So dalil nak katakan kita kena ambil tindakan keras lah kepada orang yang langgar hukum, langgar perjanjian. So contoh kamu boleh ambil dalam sirah-sirah Nabi lah. Maksudnya Rasulullah pernah menghukum sahabat yang tak nak pergi turun berperang kerana dia nak berehat lah kan, ataupun dekat rumah. Okay, so maksudnya Rasulullah sampai memulaukan sahabat tu lah kan, sehinggalah turun ayat. Jadi kat situ sama juga, kalau perang pun adalah satu tindakan disiplin, memerangi ataupun kita lawan ke. So itu semua tindakan disiplin. Kalau zaman sekarang kita boleh ambil kira kalau situasi tindakan disiplin ni, contoh pekerja datang lambat kan?
So kalau ada kes macam tu, majikan boleh mengambil tindakan disiplin. Okay, so atas dalil macam ni lah. Maksudnya ada orang yang melanggar perintah kan. Sebenarnya datang lambat ke, okay, ataupun apa-apa sajalah tindakan disiplin kita boleh ambil. So benda tu ada dalam agama Islam lah. Maksudnya tindakan keras ni boleh dia ambil dengan cara macam-macam lah. Bagi surat amaran ke, sama ada kita potong gaji ke, okay, apa-apa lah, buang kerja ke. So apa-apa saja tindakan disiplin, sebenarnya dia ada zaman Rasulullah pun dah gunakan dan juga dalam Quran pun disebut. So maksudnya itu adalah sebenarnya salah satu penyelesaian kepada konflik. So, kita boleh gunalah cara ni. So, kalau ada berhadapan dengan konflik yang sesuai, kamu pun cadangkan untuk mengambil tindakan disiplin. Okay. So maksudnya tindakan tegas ni patut diambil lah. So jangan kita kata Islam ni hanya mencadangkan perkara yang lembut je, nasihat. Tak. Dalam Islam pun masih ada tindakan keras ni lah kan, tindakan disiplin ni. Tapi adalah syarat dia kan. Patutnya kita, kalau perang kita kena damaikan, tapi kalau kita dia buat satu yang melanggar hukum, so kamu kena memerangi orang tersebut. So macam tu lah juga, kalau student datang lambat ke dan sebagainya, tak datang kelas ke, benda tu sebenarnya patut ambil tindakan disiplin. Benda tu sesuai dengan anjuran Islam. Mungkin biasanya tindakan disiplin kita ambil last lah. Biasa kita dah nasihat ke, dah suruh pergi kaunseling ke, contoh lah kan, ataupun dah nasihat lah yang paling mudahnya. Okay, so tak salah lah. Yang kedua, mempertingkatkan usaha ke arah pengukuhan iman. Yang ni basic, dia tak ada betul, tak ada salah kan, sama lah. Maksudnya kita memang kalau ada masalah, kita patutlah mempertingkatkan usaha ke arah pengukuhan iman, dengan dalilnya adalah surah Al-Anfal ayat 63. Maksudnya kita kena persatukan hati ni kan. So kalau zaman sekarang ni kita boleh buat seminar, ceramah, bingkai Quran, semua ni termasuk dalam usaha ke arah pengukuhan iman. So kalau ada kes konflik pekerja yang malas ke, macam tak ada motivasi ke, selalu mengumpat ke, buat benda-benda yang tak baik lah, maksudnya tak solat ke, lalai ke, leka ke, ni kalau dalam situasi organisasi lah. So kita pun sebagai majikan kita boleh buat satu seminar. Kalau zaman Rasulullah dulu dia buat untuk bersatukan hati orang Islam ni, dia selalu adakan ceramah kan, maksudnya adakan ni lah perjumpaan dan sebagainya, supaya bagi peringatan dan bagi ni lah. So supaya macam kalau zaman sekarang kamu boleh cadangkan apa saja program yang mempertingkat usaha ke arah muka iman, cuma kena ada cadangan lah. Okay. So, bila ada kes konflik, kamu kata mencadangkan untuk mempertingkatkan usaha ke arah pengukuhan iman. So awak pun antaranya adalah mengadakan seminar apa, bagi solat ke, bengkel kerohanian apa dia. So buatlah. Okay, ini memang satu cara juga. Okay, seterusnya memastikan kewibawaan pemimpinan. Ini pun satu cara dalam Islam yang memang ditekankan. Kepimpinan adalah benda yang penting dalam Islam. Okay. Dalam dalilnya surah An-Nisa ayat 59 kan, dalil pun ada. Maksudnya bila kita wahai orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul dan ulil amri. So pemerintah yang ada di kalangan kita ni, kita kena taat sebab kita dah pilih dia kan. Jadi kalau ada pelainan pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi maksudnya bila kita ada pemimpin, kita kena ikutlah, taatlah. Okay. Melainkan pemimpin tu memang terang-terang melanggar perintah Allah dan sebagainya. Okay. Selagi itu kita wajib taat. So kat sini kalau ada isu-isu konflik, kamu boleh cadangkan inilah. Mungkin konflik tentang pekerja yang macam ni, kata tu syarikat yang lemah, nampak syarikat nampak macam tak teratur, nampak pekerja macam tak ada masa yang terurus. So semua tu ada kaitan dengan pimpinan. So kamu tengok baliklah konflik yang ada tu, dia ada kaitan dengan kepimpinan. So mungkin kamu boleh cadangkan juga, maksudnya menyusun kepimpinan yang terbaik ataupun strukturkan balik, memilih pemimpin yang baik. So benda tu ada dalam, kalau sirah Nabi pun ada isu peristiwa tentang memilih pimpinan ni lah.
Contoh apa? Contohlah pasal Hajar Aswad ke kan, ada sirah tentang panglima perang ke, ataupun macam siapa yang menjadi panglima perang ke kan, apa-apalah, ataupun awak boleh ambil peristiwa pembukaan kota Madinah. So awak nampak kewibawaan pimpinan daripada sirah Rasulullah SAW. So boleh ambil lah peristiwa tu kan kalau ikut sirah Nabi. So sebenarnya kewibawaan pimpinan ni membantu menyelesaikan konflik. So ikutlah peristiwa konflik apa yang awak alami. Kalau rasa sesuai boleh cadangkan. Yang keempat juga boleh juga mewujudkan komunikasi yang berkesan. Ini confirm juga kan. Maksudnya ini pun biasa. Kalau kita ada konflik, kita perlu sebenarnya komunikasi tu perlu diperbaiki. So boleh cadangkan juga. Contohnya konflik salah faham ke, konflik majikan dan staff ke, mungkin ada kaitan dengan komunikasi. So awak jenis komunikasi ni kita ada verbal dan juga non-verbal. Kalau kita belajarlah kan komunikasi, verbal adalah benda yang beristilah tersebut. Bahasa. Maksudnya apa yang kita ucapkan ataupun kita tulis mesej sebenarnya di verbal. Sebab kita direct menggunakan bahasa. Menggunakan perkataan, menggunakan kita punya percakapan lah. Okay, ataupun kita guna bahasa isyarat tu sebenarnya sama. Sebab kita cakap direct. Dan verbal adalah benda yang kita cue yang sampingan. Dia bahasa tubuh lah. Jadi dia tak indirect. So boleh jadi tekaan kita betul, tekaan salah. Tapi sebenarnya komunikasi orang, kalau kita tengok seseorang tu, kita kena tengok verbal dan non-verbal dia lah. Contohnya kalau kita cakap dengan dia, dia mungkin menguap ke dan sebagainya, kita boleh nampak yang dia mengantuk. Ataupun kalau dia tak nak pandang ke, benda tu semua ada. Itu bahasa tubuh lah kan. Ataupun kalau dia tengah bercakap cuma kita tengah bercakap, dia buat bahasa tubuh apa. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi awak kena tengok dua-dua lah. Verbal dan non-verbal dia membantu. Contoh kita tengah bercakap, dia tak nak pandang ke, dia jeling ke, dia muka tak suka ke. So awak boleh baca juga. Walaupun dia cakap elok tapi gaya bahasa tubuh dia tak sama macam apa yang dia cakap. So itu pun awak boleh nampak tu tak kongruen. Maksudnya mungkin ada something lah. Mungkin dia tak suka, mungkin dia bosan. Okay, dia tak setuju ke dengan apa awak cakap, walaupun sebenarnya nampak dia diam kan. Okay, so benda-benda verbal dan non-verbal ni perlu diperhati lah. So dalam Islam sendiri ada, dalam Quran menyebut ada beberapa perkataan, dalam Quran ada beberapa kaedah bicara yang dianjurkan. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 9, kaulan sadida. Kaulan sadida ni perkataan yang benar dan jujur. Maksudnya bila kita cakap satu, kita kena cakap benda yang jujur. Dari sudut situ ada juga pasal komunikasi, iaitu cakap yang kaulan baligha, yang tepat, komunikatif, mudah. Maksudnya kita straight to the point. Itu pun salah satu perkataan yang dalam surah An-Nisa ayat 63 ada sebut lah. Maksudnya cakap benda yang beri kesan kepada jiwa seseorang. So mungkin kita boleh juga komunikasi, kita boleh juga gunakan perkataan yang tepat, yang sampai bekas pada jiwa dia, yang bagi pelajaran pada orang tu. So mungkin kan, kalau contoh orang tu jenis degil dan sebagainya, so kita boleh cakap benda yang direct lah. Itu pun satu, supaya tak orang faham. Seterusnya kaulan ma'rufah, perkataan yang baik, yang gunakan perkataan yang baik. Lagi apa lagi? Kaulan karimah, perkataan yang mulia. Ni ada dalil di surah Al-Isra ayat 23. Kaulan maisura, perkataan yang ringan. Maksudnya perkataan ucapan yang mudah. Dan sekali perkataan yang lembut. Ni pun orang kata salah satulah. Ni maksudnya benda ni ada disebut Quran tentang komunikasi. Okay, so kita boleh patutnya menggunakan perkataan yang lembut. Orang kata bila kita guna perkataan yang lembut, sebenarnya lemah lembut orang lebih terkesan. Sebenarnya bila kita lemah lembut, orang lebih suka, orang lebih kadang-kadang lebih menyentuh hati kita lah daripada kita cakap kasar. So kat situ lah kan, bukan kata-kata yang sindi dan sebagainya lah. So kat situ kita nampaklah komunikasi Islam dianjurkan ada 6 cara komunikasi tu. Lebih kurang sama saja. So nanti kalau ada case konflik yang awak ada, so boleh cadangkan juga untuk
menggunakan komunikasi berkesan. Ambil yang sesuai lah kalau kes apa, pergaduhan antara staff ke. Okay. Ini hadis lah tentang komunikasi. Kata benda yang betul. Kalau kita tak tahu nak cakap apa, baik kita diam kan. Cakap benda yang betul. Ataupun janganlah kita cakap sebelum kita berfikir dulu. Okay, itu komunikasi. Yang kelima, budaya kerja pasukan. Ini pun salah satu kaedah membantulah kalau konflik kan. Sebenarnya bila kita bekerjasama, dia membantu kita menyelesaikan sesuatu masalah. So ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Tak kisahlah kalau awak tengok kes konflik tu ada kaitan dengan motivasi kerja ke ataupun berkaitan dengan kerja pecah belah ke, awak boleh buatlah budaya kerja pasukan ni. Mungkin awak boleh buat macam mana aktiviti yang boleh gabungkan pekerja ke, aktiviti yang boleh bagi pekerja ni bercampur ke kan. So bagi kerja-kerja yang bersifat teamwork. So nanti tengoklah sama ada awak buat pasukan ke kan. Itu kerja pasukan lah. Ataupun anjur aktiviti yang ada gabungan kerja pasukan. Okay, seterusnya yang keenam, melantik perantara. Ini pun boleh jadi satu kaedah. Perantara bukan kaunselor, perantara adalah orang tengah. Orang tengah ni kalau ikutkan nanti dalam bab 6 awak akan belajar betul-betul tentang mediator. Orang tengah yang dilantik. So mediator sebenarnya dia bukan kaunselor juga kan. Mediator dia orang tengah yang tak bias. Dia duduk tengah-tengah, jadi dia hanya membantu pihak-pihak lah. Kalau pihak-pihak ni rasa dia tak ada ruang untuk berbincang, so kita boleh ambil orang tengah yang tak bias, supaya kita boleh bincang dengan betul. Tak adalah diam je ataupun salah seorang tak nak jumpa dan sebagainya, tak boleh cakap. So bila ada orang tengah ni, kita pun rasa segan nak bergaduh, dan kita dia mungkin boleh bantu kita lah nak bagi tahu apa yang kita nak. So nanti kita akan belajar lah. Tapi yang ni adalah kan, mediator ni tak boleh paksa. Kalau dalam penyelesaian pun kita yang menentukan kita nak apa, bukan mediator. Mediator hanya membantu saja. Dia tak memutuskan apa-apa. Okay, so dia akan tolong lah ni. Okay, itu orang tengah. Ini boleh ambil lah kalau contoh dua pekerja bergaduh, so kita ambil lantik orang tengah yang dihormati. Ataupun dua pekerja bergaduh, kita ambil satu bos yang boleh jadi orang tengah. Biasanya macam tu lah. Okay, yang ketujuh, kita juga patutnya menghormati dan mengenali orang lain dalam organisasi. Ini salah satu kaedah juga. Okay. Kalau kes lupa tadi. Perantara tadi kalau macam kes salah faham pekerja ke, boleh juga lantik orang tengah. Ataupun kita rasa apa-apa yang sesuai lah. Biasanya kita pun pernah menjadi orang tengah ni. Okay, yang ketujuh ni tadi, ini adalah satu kaedah juga. Sebenarnya bila kita tak kenal orang, kita jadi tak suka dan mudah berkonflik. Terus bila kita kenal semua orang, sebenarnya kita rupanya kita okey je dengan dia kan. Jadi sebenarnya Allah dalam surah Al-Hujurat, ni dalil ayat tadi jugalah, sebenarnya kita beza ni supaya kita kenal-kenal, bukan untuk jadi perbezaan tu laki perempuan dan sebagainya. Sebenarnya kita ambil hikmah daripada situ. So cuba kenal semua orang dalam organisasi. So mungkinlah cara nak menghormati, mengenali orang dalam organisasi ni berkatlah kes apa. Mungkin organisasi mereka ni tak rapat dan sebagainya, so awak pun buat program supaya semua orang kenal satu sama lain. Okay, supaya perlu kenal lah sebenarnya bahagian ni supaya bila kita kenal tu kita mesra lah kan, dan tak ada salah faham. Seterusnya 8, wujud orang staff. Ini confirm dalil dia surah Al-As ayat 3. Ini kalau ada staff yang datang lambat, staff yang tak buat kerja kan, apa-apalah boleh hantar kepada kaunseling. Dalil dia adalah kita nasihat tadilah. Dalam Islam dulu kita panggil nasihat kan, tapi bila zaman sekarang kita panggil kaunseling lah. Kaunseling ni biasanya kita ada kaunselor. Okay, so kita rujuk kalau isu-isu tu isu-isu peribadi, biasanya kita boleh hantar pergi kaunseling lah. Okay, yang ke-9 lah sekali, syura. Syura ni memang dicadangkan dalam Islam, satu perkara yang penting dalam menyelesaikan konflik. Contoh macam zaman Rasulullah dulu, mereka adakan syura untuk macam contoh gali parit, and mereka bila daripada syura tu kita dapat idea daripada orang lain yang mungkin pakar yang kita tak tahu.
Jadi bila kita syura, bincang ramai-ramai ni sebenarnya kita dapat satu keputusan yang lebih baik. So sebab tu syura tu digalakkan, bincang lah sebenarnya kalau dalam masa biasanya dipanggil perbincangan. So syura ni digalakkan dalam Islam. Sebenarnya dia membantu menyelesaikan konflik. Sebab kita tak tahu idea setiap orang berbeza. Bukan kita rasa kita bos kita tahu semua, tak. Syura ni datang daripada idea orang yang berbeza. Kan macam dalam peristiwa perang Khandak kot. Dia yang cadangkan menggali parit ke contoh sebagainya lah. So berdasarkan pengalaman dia. So idea tu bagus. Okay. So kita syura ni baik lah. Jadi kamu tengok pada isu apa yang kamu nak gunakan, nak cadangkan untuk gunakan syura. Right. Okay. So tu saja, ada 9. Okay. So okay, so saya akan bagi latihan. So kehadiran yang ambil daripada latihan tersebut. Okay, kalau tak ada apa-apa, tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.